Sabar menghadapi ujian dan dugaan daripada Allah Ta'ala. Itu yang ketiga. Okey, itu rumah yang lapang. Yang ketiga, bila sebut pakaian yang cantik, yang ni kita nak cerita. Kita ambil yang keempat tu. Tiga dan keempat ni. Bila sebut pakaian yang cantik, maksudnya akhlak yang baik, perangai yang baik, perangai yang elok, adab dijaga, sahsiah yang unggul, seperti mana tajuk kita hari ini. Dan yang keempat, bila sebut pelita yang menerangi, mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi. Ilmu pengetahuan yang tinggi. Itu sebabnya kalau kita tengok sejarah awal tamadun Islam, kita mesti akan ingat kepada kehebatan dua anak muda yang menjadi ikon untuk dibanggakan. Antaranya Sayyidina Ali karamallahu wajhah dan juga Usamah bin Zaid. Sayyidina Ali amat terkenal dalam peristiwa hijrah Rasulullah. Usamah pula merupakan panglima perang Islam yang paling muda. Jadi kalau tengok keberanian dan ketokohan inilah meletakkan mereka sebaris dengan tokoh-tokoh Islam yang terkenal. Cuma bezanya, Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada Fadil Ustaz Azri selaku pengerusi acara pada hari ini, yang berusaha Dr. Haji Jurish bin Jalaluddin, Pengetua Mahat Hafiz Syekh Junid Tola, dan begitu juga barisan-barisan kepimpinan sekolah Mahat Hafiz, begitu juga guru-guru, staf-staf sokongan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, hari ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu dan membicarakan soal sahsiah berkaitan dengan perangai, sikap, akhlak, tingkah laku. Bak kata orang Negeri Sembilan, kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek, panjang dirontangkan. Memang takkan faham kalau tak dirondongkan. Kan? Kalau ikut kata-kata orang kat sini, berjalan-jalan ke atas titi, di hujung balai nampak cahaya. Sudah lama kita menanti, akhirnya dapat juga kita bertemu muka. Cumanya bila payah nak berjumpa, dah dapat peluang jumpa, duduk je jauh pula. Kenapa tak penuhkan duduk depan tu? Penggoma nak duduk belakang pada dulu. Kan? Ni saya cakap je, tapi terpulang lah. Dan bila kita sebutkan tentang sahsiah, akhlak, tingkah laku, semua orang tahu kan, kita kena mantapkan sahsiah. Sahsiah dikaitkan dengan adab, dikaitkan dengan perangai. Kita sebenarnya, memang negara kita ni sebenarnya sedang mengalami satu krisis nasional nama dia. Krisis negara yang mana kita ada isu tentang adab. Kita ada isu tentang adab. Kita ada isu tentang akhlak. Sebab itulah kalau kita tengok kan, dia semua peringkat tu, daripada atas sampai bawah, termasuk para pelajar. Daripada aspek ni maaf cakap lah, dia bukan cerita politik, tapi cerita tentang kepimpinan. Contoh. Kemudian kemasyarakatan. Contoh lah, saya bagi faham apa masalah mic ni. Daripada tadi lagi, semua diusik-usik tak mau ni kan. Tak, waktu saya pergi ke Melbourne, Australia. Waktu saya ceramah dekat sana, yang menguruskan program ceramah kat sana tu sahabat-sahabat yang berwarga negara Singapura. Dia menguruskan program ni. Satu soalan dia tanya kat saya, Ustaz, dekat Malaysia parlimen ni memang hari-hari macam tu ke dia kan tu? Maknanya kita tak sebut parti mana lah kan, tapi
Dia kata memang macam tu. Kau menjerit sana, menjerit sini, bergaduh sana, bergaduh sini. Dan benda tu live, satu dunia nampak. Itu pertama. Kedua, begitu juga kalau kita tengok dari segi respek bekerja. Ya. Berapa ramai orang dibuang kerja disebabkan sikap dan perangainya, akhlaknya. Berapa ramai pula yang dikaitkan dalam bab kejiranan. Kita tengok dalam bab masyarakat bergaduh saja. Saya dulu bekerja sebagai pengarah undang melayan kerana aduan awam ni. Tengok masalah kejiranan ni teruk betul. Kadang-kadang tu ada isu tu dia kata membela ayam serama hingga mendatangkan kacau ganggu. So kita pun pergi siasat. Ayam serama yang dibela oleh jiran tu seekor je. Dan duduk dalam rumah. Apa masalah dengan jirannya? Dan jarak rumah jiran yang mengadu tu dengan rumah yang diadu, jaraknya 10 buah rumah. Apa masalah tu? Itu sebab saya kata, kadang-kadang kita tengok balik. Masalah kejiranan juga di Putrajaya. Bayangkan beberapa tahun dulu ada seorang jiran ni dah mati lebih 5-6 hari. Dah busuk dah bau. Dah terbau baru tahu jirannya dah meninggal dunia. Kenapa tu? Adab berjiran. Itu sebab saya katakan ini adalah krisis nasional. Hari itu waktu PKP adanya PDPR. Berapa ramai anak-anak murid tak hormat pada guru. Salah satu penghormatan pada guru kena online. Berapa ramai yang tak datang? Kira lah mungkin ada lah yang ada masalah, tak ada peranti, tak ada gadget dan sebagainya. Tapi ada juga yang ada tutup kamera. Dia kata dah habis data. Sedangkan bukan habis data. Tutup kamera, senang nak main game. Kehadiran di bandar-bandar besar, pada PDPR tu pun not even 11%. Tak sampai pun 11%. Itu sebab saya kata dia meliputi semua lapisan umur dari segi isu sahsiah ni. Itu sebab sahsiah ni merupakan perkataan Arab yang membawa maksud kepribadian ataupun peribadi. Gambaran diri kita. Sahsiah dengan, okey, contoh macam ni. Kita buat program. Semua pelajar berdiri satu baris dekat padang ni, dekat rumput ni, jalan sampai ke ujung dan sila kutip sampah di sepanjang perjalanan kita ambil. Saya nak tanya, dekat itu sahsiah ke ataupun tidak? Sahsiah apa yang baik kat situ? Bukan kutip sampah. Sahsiah yang baik itu adalah sahsiah mendengar arahan guru dia. Tapi kalau dia tidak disuruh, tapi dia sendiri pergi ambil, itu sahsiah. Itu peribadi. Yang kita nak ada pada diri, pada pelajar. Malam ni kan, kalau kita tengok kan, tak payah suruh, dia memang nak duduk depan dan tengok Samsul debat depan-depan. Tak payah, dah tahu dah susah nak tengok Samsul debat, tapi duduk je jauh. Mata dah lah buta masing-masing. Rabun, pandang kan. Dalam TV lain, tengok dekat-dekat lain kan. Jadi ada peluang Pak lah tengok. Dah 2 kali dah saya sindir tu. Kau faham lah. Kau tak faham sudah. Jadi makna kata berbeza. Berbeza kalau kita tengok dengan perkara yang disuruh dengan perkara yang datang dengan keinginan sendiri. Ada beza. Tu sebabnya hari ini kalau kita tengok dalam kita ni nak berjaya dalam hidup kita, kalau tengok macam mana Imam Malik kata nak berjaya dalam hidup, 4 perkara kena ada. Yang pertama, kena ada kenderaan yang tangkas, rumah yang lapang, pakaian yang cantik, pelita yang menerangi. Ulang balik. Yang pertama, kenderaan yang tangkas, rumah yang lapang, pakaian yang cantik, pelita yang menerangi. Apa maksud kenderaan yang tangkas? Maksud kenderaan yang tangkas itu adalah akal fikiran yang cerdas. Gunakan akal dengan sebaik-baiknya. Kursi kita duduk, bukanlah angkat kursi itu letak atas kepala, tak kena. Tapi dulu kena macam tu dengan sebab guru denda pelajar. Dulu, sekarang kalau buat viral, lepas tu cikgu tu kena tukar lah. Itu pun perangai orang hari ni. Sikit kena tegur pun tak boleh budak-budak ni. Mak ayahnya merosakkan budak-budak. Saya yang paling terkejut sekali, Dr. Juris paling terkejut, saya pergi kat satu sekolah asrama penuh di Malaysia. Saya tak nak sebut negeri mana, daerah mana. Kalau saya sebut daerah tu je, orang tahu dah sekolah asrama penuh mana. Dia dikatakan antara sekolah yang terbaik. Ramailah tokoh-tokoh yang hebat-hebat dalam Malaysia ni lahir dari sekolah tu.
Yang terbaru hari ni, pelajar-pelajar rambut panjang pun cikgu tak boleh tegur. Pelajar lelaki lah. Perempuan lantak lah kan. Dalam tu tak nampak kan. Yang ni lelaki. Perempuan panjang tu tak apa. Ni lelaki. Rambut panjang. Tokoh keluar kat kopiah tu. Tak boleh tegur dah. Tu pertama. Loker ni dekat asrama. Almari pelajar dekat asrama. Cikgu-cikgu tak boleh tengok apa ada barang dalam. Sebab itu hak pelajar. Punya teruknya. Terpulanglah budak tu nak buat ganja ke perempuan ke apa. Terpulang. Bayangkan. Jadi atas sebab itulah kita tengok kadang-kadang macam mana begitu besar halangan nak membentuk ni. Tak apalah. Akal fikiran cerdas meletakkan sesuatu dengan tepat, bijak, yang gunakan akal dengan sebaik-baiknya. Kedua, bila sebut rumah yang lapang, maksudnya kesabaran yang tinggi. Sabar ni ada 3 peringkat. Kalau kita tengok kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, sabar tu ada 3 peringkat. Pertama, sabar untuk taat perintah Allah. Apa Allah Ta'ala suruh buat, kita buat. Apa Allah Ta'ala larang kita buat, jangan kita buat. Bukan senang nak buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Contoh suruh semayang. Kalau betul semayang itu senang, kenapa subuh ramai orang tak buat? Kenapa subuh dekat surau masjid makin lama makin tak ada orang? Kenapa? Rakaat yang paling sikit sekali itulah yang paling kurang orang kat masjid. Kenapa? Jadi nak tunjukkan sabar. Kalau hanya orang yang sabar je boleh sampai. Sabar dia. Bukan sabar terus dan selimut. Semayanglah bang. Sabar tidur. Tak. Dia boleh sabar untuk menguatkan diri dia supaya dia sampai ke masjid. Dengan perjalanannya. Sabar dia mandi sesejuk. Sabar dia bangun dalam kelenaan dia. Sabar dia untuk pergi ke masjid. Walaupun dalam keadaan gelap gelita. Yang keduanya, sabar untuk meninggalkan larangan Allah pun bukan senang. Allah tak bagi kita mengumpat juga. Allah tak bagi kita buat benda-benda haram, buat juga. Kan? Allah tak bagi dia kapal-kapal, dia kapal juga. Minat ke budak lelaki tu, handsome-nya, cute-nya. Budak lelaki pula tengok budak perempuan, ya Allah, dia ni bidadari syurga ke apa. Contohlah ayat kan. Jadi sudah langsung tak bunyi dia. Okey. Kena ketuk dulu dia okey. Jadi itu dia keadaannya. Kan sabar untuk meninggalkan larangan Allah. Dan yang ketiga, sabar menghadapi ujian dan dugaan daripada Allah Ta'ala. Itu yang ketiga. Okey, itu rumah yang lapang. Yang ketiga, bila sebut pakaian yang cantik, yang ni kita nak cerita. Kita ambil yang keempat tu. 3 dan keempat ni. Bila sebut pakaian yang cantik, maksudnya akhlak yang baik. Perangai yang baik, perangai yang elok, adab dijaga, sahsiah yang unggul seperti mana tajuk kita hari ini. Dan yang keempat, bila sebut pelita yang menerangi, mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi. Ilmu pengetahuan yang tinggi. Itu sebabnya kalau kita tengok sejarah awal tamadun Islam, kita mesti akan ingat kepada kehebatan 2 anak muda yang menjadi ikon untuk dibanggakan. Antaranya Sayyidina Ali karamallahu wajhah dan juga Usamah bin Zaid. Sayyidina Ali amat terkenal dalam peristiwa hijrah Rasulullah. Usamah pula merupakan panglima perang Islam yang paling muda. Jadi kalau tengok keberanian dan ketokohan inilah meletakkan mereka sebaris dengan tokoh-tokoh Islam yang terkenal. Cuma bezanya mereka ini masih lagi muda belia. Macam tu juga adik-adik yang ada kat depan saya. Masih lagi muda. Jadi jangan kita leka. Memanglah muda ni seronok, enjoy. Tiba-tiba kena ada pula dekat ma'had ni. Aduh hai.
macam-macam peraturan. Itu tak boleh, ini tak boleh. Kenapalah macam tu sangat syarat-syaratnya. Kan, saya sekolah menengah agama Persekutuan Labu dulu pun ada syarat juga. Sekolah agama kan, jumpa budak perempuan bincang kena lebih, mana boleh berdua. Nanti orang tuduh macam-macam. Walaupun dalam kelas yang terbuka, macam tu. Pelajar perempuan, pelajar puteri namanya. Pelajar puteri, pelajar putera. Pelajar puteri dilarang sama sekali memanggil pelajar putera dengan gelaran nama abang walaupun dia senior. Korang kena panggil macam mana kalau panggil pelajar lelaki kalau yang senior? Macam mana nak cakap? Tumpang lalu sikit. Apa dia? Ha? Tumpang lalu apa? Macam mana? Tak apa benda yang kau cakap aku tak tahulah. Apa bendanya? Panggil apa? Dia cakap apa bendanya? Dia cakap apa tu? Abi. Baby. Lain macam. Itu. Dia panggil apa? Budak lagi panggil apa? Kau betul tu. Tapi sikit apa? Tahulah. Gelaran ni orang panggil apa? Tapi sikit aja lah. Kami di sekolah Semak Labu dulu, pelajar lelaki, tumpang lalu pakcik kata. Hilang selera. Tepi sikit pakcik kata. Pelajar perempuan macam mana pun, dia muda ke dia tua, pakcik, tepi sikit, pakcik kata. Jadi orang lelaki pula panggil dia makcik. Jadi itu antara peraturan yang diletakkan. Semuanya ada sebab. Memang kita dah suka. Allahu Akbar. Tapi kalau kita tengok kan, rupa-rupanya Nabi kita pun dah pesan. Nabi pesan, dunia ini penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Nabi sebut dalam satu hadis. Bila Nabi sebut syurga, penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir, maksudnya penjara itu sendiri melambangkan tempat yang ada peraturan. Ada sekatan-sekatan. Ada nyetirai besi. Jarak duduk kat mana. Toiletnya kat mana. Kalau keluar pun boleh sekadar lingkungan mana je kalau keluar. Apa syarat? Kena buat kerja-kerja berat. Kena buat selesaikan kerja-kerja tertentu atas arahan pihak penjara. Jadi makna kata ada peraturan. Dan rupa-rupanya Buya Hamka pun ada memberitahu, hidup kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Maknanya kena bezakan diri kita ni dengan kera, dengan babi hutan tu tadi. Kalau kita tak ada peraturan, kita tak ada garis panduan, maka lebih kurang samalah teruknya perangai kita dengan binatang tu tadi. Itu sebab kena ada peraturan. Maka bagaimanakah caranya untuk kita menjadi pelajar-pelajar yang berjaya, memiliki sahsiah yang terbaik dan terunggul? Pertama, langkah yang perlu kita ada adalah, korang ni salin ke tak salin? Ingat okey, kejap lagi saya tanya Dia tak apa. Yang pertama, kita haruslah menjadi macam-macam bunyi mikrofon ni. Kita haruslah menjadi hamba Allah yang saleh, beriman dan bertakwa. Keimanan dan ketakwaan ini merupakan syarat yang penting untuk menjadi insan yang sedar tentang hakikat hidup dan mati. Kita dihidupkan supaya dapat mengabdikan diri kepada Allah selain menjadi insan yang berguna kepada insan yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia memberi manfaat pada orang lain. Bila kita ada kesedaran amal kita ini ada baik ada pun buruk,
akan memperoleh ganjaran, maka barulah kita sedar. Bila ada iman dan takwa tadi, kita tahu buat baik dapat pahala, buat jahat dapat dosa. Jadi nak buat jahat kena buat baik. Buat baiklah yang paling baik, sebab buat baik kita akan dapat pahala. Buat jahat dapat dosa. Okey. Tukar mic. Ini udah ngilut. Dari. Okey. Ya. Okey. Mic yang tak ada tali ni memang liar sikit. Yang ni dia ada wayar ni, dia ada tambat dia okeylah sikit. Kan? Kalau tidak akan mengayau dia. Alhamdulillah. Jadi makna kata kita ni berusaha nak menjadi orang-orang yang baik. Itu sebab selalu saya cakap, tak usah kita pedulikanlah apa yang orang lain cakap, yang penting kita sentiasa nak buat baik. Buat baik banyak-banyak. Bercakap pun yang baik-baik. Dengan guru hormat, jaga adab, jangan bergurau suka hati dengan guru kita. Guru kita dia boleh gurau dengan kita. Kita kena jaga-jaga. Bukan semua nengok cikgu tu bergurau kita, wah kita pun boleh kurang hajar dengan cikgu kita, jangan. Letakkan batasan itu. Bak kata orang, makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, pagah dek budi dengan bahasa. Jaga budi bahasa, dengar pesan cikgu. Kalau guru kata buat, guru kata jangan buat, jangan kita buat. Pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu. Bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru. So apa yang guru pesan buat, apa guru pesan jangan buat, jangan kita buat. Saya dulu masa belajar dulu, guru-guru saya yang mengajar macam tu lah. Kau jangan buat tu, jangan buat ni, jangan buat ni, yang ni jangan. Kita ikutlah. Guru kita pesan, okay, jangan tidur lewat sangat macam tu. Macam saya berceramah ni kan, air, kena jaga air minuman kita. Air minuman macam mana kita nak minum. Lepas tu kalau batuk macam mana? Kalau batuk sampai hilang suara, apa dia? Batuk teruk ni. Apa petua yang boleh kita amalkan? Antaranya ada guru saya ajar, kalau suara kita serak sampai kata keluar suara, betul kan? Antaranya yang ramai orang tak tahu, kita boleh amalkan minum air sasi. Tengok. Cuba bawa bertenang kan. Kau ni kalau tunjuk perasaan memang tak boleh sorok. Cuba sabar, bawa bertenang kan. Cuba kalau tengok, kenapa air sasi? Cikgu pun terkejut. Samsul dia buat ceramah satu Malaysia kot. Suara serak je, okey kan. Air sasi gas tu. Air sasi FNN. Air sasi tu, cara tapi bukan terus beli tu minum. Air sasi tu, letakkan dekat dalam periuk, didihkan. Didih sampai dia mengelegak tu, kemudian tuang kat dalam cawan, minum suam-suam. Sebab apa kita didihkan dulu? Sebab nak buang gas dia. Kenapa air sasi? Sebab air sasi ni khasiat dia, salah satu dia punya isi kandungannya adalah daripada akar sarsaparilla. Sarsaparilla ni memang dia ada khasiat salah satunya untuk tekak suara dan juga demam ke apa semua, memang cepat baik, insya-Allah. Terkejut kan? Hisap Jawa lah, macam-macam, membunkan kerak nasi, lepas tu minum airnya lagi teruk suara dia. Minumlah asam Jawa tu, buat berak-berak pula lepas tu. Kan? Contohlah. Jadi mana kata ilmu. Yang guru cakap jangan buat, jangan kita buat. Jangan tidur lewat. Jangan makan ni, jangan makan tu, jangan ni. Ikut aja guru kita. Guru lain tak cakap macam tu, tu guru orang, guru kita lain. Dengar pesan guru kita. Datang dari Padang Keladi, singgah sekejap di Tanjung Karang. Macam mana ilmu nak menjadi kalau sudah dilanggar pantang dan larang? Kalau guru pesan, kita buat. Guru larang, jangan kita buat. Ya. Kemudian yang seterusnya, menjadi seseorang yang cinta akan ilmu pengetahuan. Itu nak jadi sasiah yang baik. Cintakan ilmu. Macam saya lah, nak masuk pidato, masuk debat sebelum ini.
saya kena banyak membaca. Kalau tidak nak mematahkan hujah lawan tu, dia tak mainlah dengan hujah cakap tapi tak ada fakta. Kena ada fakta. Dasar ekonomi baru, dasar pembangunan nasional, dasar pembangunan wawasan, model baru ekonomi, macam-macam. Kena ingat fakta-fakta. Apa matlamatnya pembangunan ekonomi itu. Contoh, nak cerita pula apakah 9 cabaran wawasan 2020 dulu. Dalam 99 tu berapa banyak berjaya capai. So, nak tak nak bahan bacaan saya kena jaga. Antara bahan bacaan saya sampai sekarang, saya masih lagi melanggan tetap daripada universiti sampai sekarang. Saya masih lagi langgan Dewan Masyarakat. Saya tak sabar nak baca Dewan Masyarakat bulan depan. Nak huraikan apakah sebenarnya di sebalik PRU 15 ni. Nak baca. Sebab dia kalau kita baca dari segi penulisan ilmiah, kita takkan taksub kepada mana-mana. Oh, kenapa orang ni diterima? Kenapa ni? Kenapa media sosial mainkan peranan? Siapa yang tengok? Contohnya sekarang, had umur mengundi berapa? Kan? Rupa-rupanya di New Zealand, baru saja pagi tadi dalam berita mengumumkan undang-undang pengundi yang terbaru yang diselaraskan oleh pihak New Zealand pagi tadi, adalah 16 tahun. Saya ingat tak lama lagi tadika apa boleh undi. Bayangkanlah wakil rakyat tu nak pergi berkempen, calon-calon tu kena berkempen dekat tadika. Bagi hadiah ayam goreng percuma kat budak-budak tu, agaknya lah kan. Budak-budak tu, saya rasa sesuka dia lah, saya undi dia lah, agak macam tu lah kan. Sebenarnya itulah macam-macam lah. Tapi makna kata kita kena faham, rupa-rupanya di negara ni macam ni, negara ni contoh lah. Dulu saya tengok macam isu tanah runtuh kan, dalam Dewan Masyarakat tu dia huraikan geruh di tanah lereng, dia punya tajuk keluaran bulan tu. Kita boleh baca rupanya terlalu banyak isu kes tanah runtuh di negara kita ni semenjak pada tahun 1980-an lagi sampai sekarang. Banyak isu tanah runtuh, bangunan-bangunan runtuh dan sebagainya. Itu sebab beza antara orang yang bercakap nak menggambarkan betapa dahsyatnya benda tu dengan orang yang bercakap nak menggambarkan tentang fakta kenapa berlakunya satu perkara itu. Ada beza. Contoh kan, benda tak pernah dengar benda ni. Itu sebab kita bagi tahu. Nak bezakan tu kita dengan orang adalah dengan ilmu. Cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kena belajar. Kalau tidak, kata Imam Syafi'i, siapa yang tak nak belajar kena tahanlah telinganya dipanggil bodoh oleh orang lain satu hari nanti. Kita belajar tak nak orang panggil kita bodoh, kita marah. Itu masalah dia. Kan? Contoh, pergi kuliah ilmu, kuliah maghrib dekat masjid. Ustaz tu mengajar, tajuk malam tu pasal solat jamak dan qasar. Dia pun cerita. Kita alah boring tajuk ni, kita pun keluar. Satu hari kita musafir, kita tak tahu, orang lain tahu. Nampak simple je solat jamak qasar tu. Tapi ada orang yang pernah bermusafir dengan saya, dia tanya saya soalan, Ustaz, ni subuh ni nak combine dengan apa? Tak heran soalan tu bagi orang yang memang tak tahu. Bukan semua orang yang bermusafir. Macam kadang-kadang ada orang dia tak biasa musafir. Dia memang duduk kampung dia. Kalau berjalan paling jauh daripada pergi Ipoh je. Daripada Kuala Kangsar ni agaknya lah. Jadi dia tak biasa. Jadi kita tak boleh salahkan dia. Bila orang jarang buat, dia takkan, mungkin dia tak faham sangat. Sebab dia, mungkin dia terlupa. Dia pernah belajar tapi dia terlupa. Jadi ini antara benda. Itu sebabnya dikatakan oleh orang dulu-dulu, kain songket benang sutera, lilit sebalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Maknanya bila kita belajar, banyak yang kita boleh tahu. Dan benda yang simple-simple tu pun kita boleh tahu. Itu sebab kena belajar. Kadang-kadang nampak macam Samsul Debat ni datang kan. Samsul Debat ni booking berapa lama? Berapa bulan booking baru dapat panggil ceramah. Okey lah. Samsul Debat tak kisah dia datang. Tapi
Ceramah tak lama pun mungkin dalam sejam lebih sikit lah. Tapi yang mustahaknya, apa yang kita dapat dalam sejam? Apa yang kita dapat? Walaupun sikit, tapi kita amal dan kita manfaatkan, itu lebih bermakna daripada dapat banyak tapi kita tak amal. Ya? Faham kan? Faham tak? Faham kan? Okay. So kita kena faham. Kita kena faham bahawasanya biar sikit tapi kita boleh amal. Tapi kalau dapat banyak tapi tak tahu apa benda nak diamalkan, sudah tak buat apa-apa. Contoh dalam belajar hari ni kan, salah satu rules yang paling besar yang anak-anak murid kena tahu bila belajar, jangan sakitkan hati guru kita. Guru ni mengajar, salah satu cara nak berkat, nak dapat ilmu mudah masuk dalam kepala, jangan sakitkan hati guru yang mengajar kita. Kalau guru tu kata pakai kitab ni, kitab tu lah kita pakai. Kalau guru tu kata jangan bawa ni, jangan mana, kita janganlah bawa. Ikut apa yang dia pesan. Kan? Sebab kadang-kadang kita rasa alah ni senang. Tu fenomena akhir zaman. Fenomena akhir zaman, rumah makin besar, orang makin tak ada. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Air minuman semakin banyak jenis, air bersih semakin tak ada. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Ilmu semakin tinggi, adab semakin rendah. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Rakan di media sosial semakin ramai, teman sejati makin tak ada. Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Media sosial semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Kalau kita tengok ni, ayat tu, belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Inilah cabaran para profesional guru pada hari. Profesion guru bukan mudah. Malahan ada pelajar-pelajar di sekolah biasa, bukan di ma'had ni, di tempat lain. Saya tak nak belajar, saya nak jadi YouTuber. Ada pelajar je. Maka Samsul Bak respon, kalau kau jadi YouTuber tapi bangang kau melantun-lantun buat apa? Saya cakap macam tu. Saya cakap tu terang macam tu je. Sebab tengok dalam YouTube tu, bukan semuanya cerdik kontennya. Berapa ramai orang yang sanggup memperbodohkan diri, menghinakan dirinya demi sebab nak tengok biar dapat view tinggi. Itu bukan caranya. Malahan dalam Islam pun kita tahu matlamat tidak pernah menghalalkan cara. Itu bukan cara Islam. Berjoget-joget dengan suara yang tak tahulah nak cakap. Itik serati pun lagi sedap lah suara pada dia. Tapi dia boleh memperbodohkan, memalukan diri dia. Tak apa. Yang penting view tinggi. Yang tu yang kita tak nak. Kita nak kecerdikan tadi. Akal fikiran yang cerdas tadi yang kita nak. Akhlak yang baik tu yang kita nak. Kan? Jadi makna kata cari ilmu. Walaupun sikit. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Maknanya jadikan ilmu yang sikit itu lebih bermakna daripada banyak, tapi akhirnya kita tidak amalkan dan tidak membawa makna. Kemudian yang ketiganya, jangan lupa dalam kita ni menjagakan diri kita ni supaya mendapat sasah yang unggul, berlakulah jujur dalam kehidupan. Jangan tipu, jangan bohong. Dalam kelas kadang-kadang guru pun confuse. Dia ni faham ke tak faham? Bila ditanya, kau faham tak semua? Koma. Muka tak berubah. Faham ke tidak? Darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Koma. Kalau ada seorang tanya, saya ada satu soalan, Ustazah. Apa? Tanya soalan siut. Seorang tu pula. Salah itu. Jujur. Kalau tak faham, cakap tak faham. Tapi kawan-kawan dia mau usik-usik kalau kita tanya soalan. Pedulikanlah. Dia kadang bangang ni, dia suka berjemaah.
Biarkan. Kita ni tak nak. Kita ni kalau boleh nak biar pandai tu sama-sama. Faham? Pandai biar pandai sama-sama. Kadang-kadang dia sendiri tanya soalan pula dia. Lah nyampahnya aku. Biarkan dia menyampah-menyampah lah. Sampai masa besok kita dapat keputusan peperiksaan kita. Percaya cakap saya. Tak ada siapa nak berjemaah nangis dengan kita. Nangis besok sedih seseorang. Buat apa? Ingat tu. Jadi mana kata cari ilmu pengetahuan. Kalau kena jujur tak faham cakap tak. Kedua, jangan lupa amanah belajar. Datang sini buat apa? Datang sini nak belajar. Ada ayah pesan pergi sana belajar elok, tapi kau tak belajar pun tak apalah, sekati kau lah. Yang penting kau bawa balik menantu ayah yang baik-baik. Ada? Ada tak? Tak ada. Ada orang perempuan cari menantu elok untuk ayah. Ada? Tak ada. Semua suruh belajar. Amanah suruh belajar. Jangan buat benda lain. Kalau kau nampak lelaki sini handsome, kalau sini nampak ni perempuan ni cantik sangat, percayalah. Itu semua fata morgana saja. Tidak berpijak di bumi yang nyata. Sabar dulu. Besok kau masuk universiti, kau faham apa maksudnya kecantikan itu. Bila dah keluar dari universiti, realitinya, baru kau faham siapakah manusia yang paling cantik sebenarnya. Faham? Jadi sekarang ni halah. Duit belanja pun mak ayah bagi. Halah. Nak bercinta bagai tak payah. Saya dulu mana ada, tak ada benda tu. Sebab kita sedar kita siapa. Oh cik. Selenga. Dosa. Belajar dulu. Kalau kita bukan lawa tapi ya Allah, kebodohannya tahap maksimum macam mana? Kena belajar. Saya ingat ustaz saya dulu dia kata, pergi cari makna ayat ni. Ustaz dia. Haujana tauruna falambatin faurutin falaparin. Cari maksud. Haujana tauruna falambatin faurutin falaparin. Apa maksud ayat tu? Haujana tauruna falambatin faurutin falaparin. Apa maksudnya? Dah belajar belum ayat tu? Belum. Okey. Yang pertama tu bukan ayat Quran. Yang kedua dia bukan bahasa Arab. Sudah. Tu benarnya. Itu adalah jawi bubur baris. Haujana hawau jimnun hujan. Haujana tauruna tawau rawau nun turun. Haujana tauruna falabatin hujan turun dengan lebat, faurutin perut, falaparin lapar. Itu je. Orang yang tak ada ilmu senang-senang kena tipu. Kalau cakap haujana tauruna falabatin faurutin falaparin, maka Tuhan suruh kita buat apa? Wah, nampak tu. Dahsyat bahasa Arab dia. Kena tipu. Sebab tak belajar. Itu sebab. Jaga amanah, datang sini suruh belajar. Ketiga, jaga ukhuwah satu dengan yang lain. Jaga hubungan, jangan gaduh-gaduh. Jangan gaduh-gaduh, jangan buli-buli. Jangan suruh junior basuh baju kau. Kau siapa nak suruh adik-adik kau basuh baju untuk kau? Cuba kalau kau kena basuh. Kan? Jangan. Dan saya dah cek semua sekolah macam tu kecuali Ma'had ni. Sini okey. Kena cover siap-siap. Jangan. Jaga hubungan satu dengan lain supaya kita berjaya bersama-sama. Tu nak dengar. Kemudian apa? Percaya pada hikmah. Belajar rajin-rajin, ada kebaikan yang menanti kita. Tanam tabu di topi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Percaya cakap saya. Belajar kadang-kadang. Kenapalah aku kena belajar kat sini? Allah. Aduh, pagi je kena bangun. Allah. Pukul 4:30 dah kena bangun. Kenapa lah aku hidup kat sini? 4:30 kena bangun. Pukul berapa?
Pukul 5, setengah jam kek tu kan. Pukul 5 kena bangun, kena hafal, kena tu, kena ni, kena pergi subuh muka. Rupa-rupanya itulah detik yang akan kalian rindukan bila meninggalkan ma'hadnya. Iya, tak ada mana. Iya. Percaya cakap saya. Jaga. Ada hikmah dia. Bangun awal rupanya besok bila bekerja kita dah mudah. Nak bangun awal pun senang. Bersiap awal, pergi kerja awal, disiplin dah diajar daripada ma'had ni lagi. Makan pun terima, redha dengan apa juga makanan yang ada. Redha. Sabar walaupun dah ada food truck kat belakang tu. Apa benda dijual belakang tu? Burger ke apa? Biskut. Cakapnya biskut. Aiskrim. Aku malas tanya budak perempuan ni. Makin tak tentu jawapan dia tak apa benda ke kena. Ada apa kat food truck tu? Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyaklah jawapan. Ada makanan. Kerana aku bodoh sangat. Ingat jual buku tu. Lagi teruk. Jelas tapi lagi teruk jawapan. Tak kisahlah. Kan? Jadi mana kata kita kena terima. Saya dulu kenapa lah sekolah. Sekolah kat sini. Sekolah Semak Labu ni. Kenapa lah. Setiap hari Rabu. Every Wednesday is an English day. So semua orang kena cakap bahasa Inggeris pada setiap hari Rabu. Setiap satu perkataan bukan Inggeris keluar pada mulut pelajar, denda 50 sen satu perkataan. Nah, tu kat sekolah Semak Labu tau. Apa yang berlaku di sekolah Semak Labu pada hari Rabu, senyap sunyi. Tak ada siapa pun bercakap hari tu. Semua pakai bahasa isyarat je. Ingat kan jadi pandai bahasa Inggeris kan? Diikut peraturan tu lah. Belajar. Kemudian apa lagi? Seterusnya, accountability. Bertanggungjawab. Tanggungjawab. Aku sendiri kena tanggungjawab kat diri aku. Aku nak belajar. Aku nak berjaya. Aku nak jadi insan yang berjaya. Maka aku kena tanggungjawab pada diri aku. Jangan salahkan orang. Kenapa sekolah sini? Kenapa sekolah sini? Jawapan, mak suruh. Kenapa sekolah sini? Ayah, tak apa-apa. Nak sekolah sini. Entah, ikut je lah. Kenapa sekolah sini? Kawan-kawan saya ramai masuk sini. Saya pun masuk sini lah. Ada satu lagi sebab. Kenapa sekolah sini? Ini memang pilihan hati saya. Saya nak bentuk diri saya jadi lebih baik. Maka inilah sekolah ni. Dan bukan sekolah lain. Confident dia cakap. Ini tak semua salahkan orang. Kenapa isap rokok? Ayah isap. Kenapa sekolah sini? Mak suruh. Kenapa tak saya kerja? Dia ambil buku saya. La ilaha illallah. Tak ubah ibarat bangau. Oh bangau. Kenapa bangau kurus? Rumput panjang. Kenapa rumput panjang? Salah. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang. Kenapa rumput panjang? Kebau tak makan. Kenapa kebau tak makan? Kenapa perut sakit? Kenapa nasinya mentah? Diam. Kenapa nasinya mentah? Kayu api basah. Kenapa kayu api basah? Kenapa hujan turun? Tak panggil. Kenapa kata panggil? Ular nak makan. Kenapa ular nak makan? Okeylah. Dengan tahap dia berada di ma'had diniyah. Dia masih lagi jawab jawapan yang tak logik. Sejak bila hujan turun sebab kata panggil je kau? Belajar agama tudunglah buh kata panggil gitu. Confident dia. Tapi dalam lagu tu sebenarnya dia menunjukkan kepada kita perangai orang yang tidak mahu bertanggungjawab. Menyalahkan orang lain. Kenapa kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang. Rumput panjang. Selak-selak keluarlah. Kan? Kebau tak makan. Apa sebab kebau tak makan? Perut sakit. Ambil tai gebam. Sapu. Settle. Tengok kebau tu. Relax ke tepi jalan. Sapu perut dia kan.
Nama minyak kayu api basah masa bila orang masak pakai kayu api basah? Carilah yang kering. Orang nak pakai rice cooker dah sekarang ni. Tu belum cerita pakai Thermomix. Mahal jahanam aku. Apa lagi? Semua salahkan orang. Tetapi dalam banyak-banyak binatang tu ada satu binatang yang paling bertanggungjawab, namanya ular. Bila tanya ular, apa hal kau nak makan katak ni? Dengan penuh yakin 3 kali dia mengulang jawapan tu sambil mata je memandang kepada orang yang bertanya. Memang makanan aku. Memang makanan aku. Memang makanan aku. Dan ada satu lagi dialog dia yang dah dipotong oleh Jabatan Arkib Negara. So what? Dia tanya balik ke orang tu, apa so pahal? Jadi orang dah tak ada soalan dah untuk dia. Macam tu kakak sekolah. Kenapa tak saya kerja? Dia ambil buku saya, cikgu. Kenapa dia ambil buku kamu? Dah dia bagi. Yang kau bagi kenapa? Dia minta. La ilaha illallah. Tak selesai. Sebab asyik salah menyalahkan. Kemudian apa? Seterusnya adalah respon yang positif. Saya nak kamu semua berjaya. Saya nak kamu semua berjaya. Baik cikgu, insya-Allah saya boleh. Saya nak kamu semua dapat semua A. Saya nak kamu semua dapat semua A. Kalau semua orang boleh, kenapa saya tak boleh? Macam tu ayat dia. Positif. Kisah 3 ekor katak jatuh dalam perigi. 3 ekor katak, ni katak lain, sepupu pada katak yang tadi. Katak, 3 katak tu jatuh dalam perigi. Katak pertama nak keluar pada perigi tu ada seekor katak lagi ke atas. Jangan, tinggi ni, mati kau nanti. Jatuh katak pertama mati. Katak kedua pula cuba lompat katak ke atas. Jangan, tinggi, mati kau nanti. Jatuh katak kedua pun mati. Sampai katak yang ketiga, dia cuba lagi lompat keluar. Katak yang ketiga ni nak keluar, lompat keluar. Katak ke atas. Jangan, tinggi ni ya Allah. Islam katak ni. Ya Allah sebutnya. Tinggi ya Allah tinggi. Tapi akhirnya katak ketiga berjaya keluar daripada perigi ni. Kenapa? Sebab katak yang ketiga ini peka. Katak tu tak dengar pun katak atas tu cakap apa. Yang dia nampak tinggi, dia ingat macam ni tu. Kata jangan tinggi ni tinggi. Dia ingat apa? Tinggi lagi dia dengar. Akhirnya dia berjaya. Maknanya kena positif. Saya pernah buat uji kaji ni, jangan terasa lah. Ada kawan saya kat sekolah dulu, badan dia gemuk betul. Dalam ni tak ada siapa yang lawan dia. Gemuk betul. Dan kami pakat 10 orang. Pada masa yang berbeza-beza, dalam jarak masa 10, 15 minit, 20 minit, setengah jam, 10 orang pakat yang jumpa dia ikut urutan untuk cakap dia kurus. Orang pertama, "Woi, kau nampak kurus lah. Mandai je kau. Mana ada?" Dia yang gemuk tu. Selang 10-15 minit jumpa kawan kedua. "Woi, kau nampak kurus lah." "Kau biar betul." Dia dah mula jawab macam tu. Sampai orang ketiga, keempat, masuk yang kelima. Weh, jap. "Kau nampak kurus lah." "Adalah sikit." Dia dah mula mengaku. Akhirnya saya orang yang terakhir, yang paling jahat, yang merancang konspirasi itu. Saya pula, bagi aku tengok sekejap. "Weh, kau nampak kurus lah." "Macam inilah, nanti aku ajar kau caranya." Siap nak ajar orang lagi. Sebab apa? Nak beritahu, bila kita ni berfikiran positif, dia akan lebih membawa kesan yang baik pada semua orang. Guru-guru kena stop cakap, jangan ada siapa pun. Itu kan negatif tu. Dia kena cakap positif. "Kelas, saya nak semua siapkan kerja sebelum pukul 10 esok atas meja saya." Positif. "Saya nak semua siapkan kerja. Saya yakin kamu boleh siapkan. Benda ni tak susah pun. Esok sebelum pukul 10 atas meja saya." Jadi semua dalam kepala akan fikir, okay, kena siapkan. Senang aja. Boleh siap, boleh buat. Kita pun buat. Tapi kalau cakap, jangan ada siapa pun tak siap kerja ni. Siapa yang tak siap, siap awak. Ayat dia kan. Jadi ini dah terfikir dah. Kalau tak siap tu macam mana?
apa paling teruk dia akan kena dengan cikgu. Maka ada yang tak siap, ada yang tak siap. Jangan ada siapa pun lambat esok. Negatif. Saya nak semua awal esok. Tentu. Datang awal. Jadi semua setting. Macam mana cara nak datang awal. Guru ni marah-marah kita ni sebab touching lah sangat. Cikgu ni kalau dia marah, maknanya dia nak kita berjaya. Bila kita berjaya, dapat semua A, gaji cikgu naik RM50 tau. Betul tak? Betul tak? Tak betul. 1 sen pun tak naik. Maknanya itu untuk kebaikan kita semata-mata. Bukan untuk cikgu. Cikgu dapat pahala je. 3 dialog cikgu selalu marah kan. Cikgu sebut, apa nak jadi dengan kamu ni? Itu satu. Dialog yang biasa kita dengar. Yang lagi popular daripada tu, kamu sedar tak periksa berapa hari lagi? Betul. Dan dialog yang paling popular yang selalu diulang-ulang oleh cikgu, kamu tahu tak zaman saya dulu tak habis zaman dia. Nyampah nak dengar. Mak kita kat rumah 3 dia pakai. Apa nak jadi dengan kamu ni? Allah tahu tak periksa berapa hari lagi zaman mak dulu. Tak habis-habis. Kan? Iya. Tu sebabnya kita ni dipesan. Kita dipesan. Mulalah kita kena hargai cikgu kita. Kita jangan hargai guru kita ni masa hari guru je 16 Mei mulalah masing-masing lagu nasyid untuk guru. Kan? Lagu ini ada merupakan lagu ibu dikhususkan untuk semua guru-guru wanita di sekolah ini. Rupanya lagu kumpulan Aziz. Kan lagu kumpulan Aziz. Oh ibu kau disiram. Ingat lagu tu? Tapi bila tukar nasyid dia jadi lain. Kumpulan Azos. Kan kalau lagu Aziz, oh ibu kau disiram bayu. Ingat tak lagu tu? Bila lagu nasyid dia jadi lain. Masa saya kumpulan Azos dulu, dekat semalam pun, oh ibu kau disiram bayu pagi. Macam tu lah. Kehilangan terasa kini. Belakang terasa kini. Dan kesepian dan aku. Lagu tu macam tu lah. Ya. Hari guru macam-macam lagu nyanyi. Cikgu Cikgu pun dapat bunga. Cikgu disiplin paling sikit sekali dapat bunga. Nampak macam mana? Kan? Iya, jaga. Dan begitu juga selain daripada itu, terus yang kita kena jaga adalah dari segi niat kita. Niat kita. Nak jadi orang yang baik, niat kita kena baik, kena elok, kena jaga. Datang sekolah, perbetulkan niat kita. Kita nak berjaya ni sebab apa? Kita nak membahagiakan kedua orang tua kita. Kita nak terus memperkasakan nama agama dan bangsa kita. Sebab ramai sangat dekat luar sana berbanding adik-adik yang duduk dekat dalam ma'had ni. Ramai sangat yang rosak kat luar sana. Tak sakitkah hati kita tengok? Ada orang kata, saya hafal Quran 15 juzuk. Tapi zerap buka baju. Faham? Tak terasa ke kita? Jadi saya petikaikan, saya kata tu confirm tak hafal 15 juzuk. Sebab orang kalau hafal 15 juzuk tak macam tu perangai dia. Saya rasa dia gagal membezakan antara juzuk dengan huruf. Melampau betul. Jadi duduk dekat dalam ni, jaga perangai elok-elok. Jaga adab. Bak kata Imam Malik, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Maksudnya apa? Bukan kata kita tak ada ilmu pun tak apa. Maksudnya ilmu tu sikit, kalau ada adab lagi baik. Kalau ilmu banyak disertakan adab, lebih-lebih baik lagi. Itu sebab dia ajar tentang adab, pakaian semua macam mana. Bila Samsul buat ceramah semua orang dengar. Dia kalau orang tu dengar dengan cara tengok saya mula sampai habis, itu biasa.
Yang luar biasa, sambil dia dengar, kejap-kejap mata dia lelap. Maknanya dia zikir. Sambil dengar, dia zikir. Yang paling hebat, sepanjang ceramah saya, dia memang zikir. Jadi kalau kita tengok tu adalah yang macam tu kan. Belajar. Saya teringat ada satu lagu tu. Tak tahu lah pernah dengar tak? Gerak langkahmu, pernah dengar tak? Gerak langkahmu memikat hati, senyum tawamu manis sekali. Namun kini aku menyadari ia adalah ranjau berduri, dan semestinya aku lalui untuk menguji iman di hati. Setinggi mana ketakwaan, sekuat mana keimanan. Tak pernah lagu tu? Janganlah kau coba menggoda diriku, membuang masa dan tenagamu. Cintaku hanya cinta abadi, cinta Allah, Allahu Rabbi. Tak pernah lagu. Lama lagu tu kena dapatkan yang original. Ada sambungannya. Senyumanmu itu racun berbisa, menggugah naluri, menggoda jiwa. Cantik rupawan, wajah menawan, namun ku tetap pilih yang beriman. Maksudnya nak beritahu, dalam belajar ni hati-hati. Kan, kadang-kadang kita terlupa. Masa belajar ni, belajar betul-betul. Tak ada limit belajar. Tak tahu, tanya. Kakak Nik Normadiha. Tahu? Pernah dengar nama tu? Dia pernah dapat berapa dari SPM? 21A. 20A1, 1A2. Madiha ke Malina? Malina. Madiha kan? Saya tengoklah gambar dia tu, tak adalah terkeluar otak daripada tudung sampai ke bawah macam tu. Normal aja. Lebih kurang aja. Tapi kalau dia boleh, kenapa kita tak boleh? Nak kata rumah dia ada internet, ada komputer, tak ada. Ayahnya nelayan, maknya di rumah bantu ayahnya. Maknanya kemiskinan, kekurangan dari segi harta benda, keuangan ni bukan halangan untuk berjaya. Jadi perbetulkan niat kita, mudah-mudahan kita berjaya. Jaga adab, jaga akhlak. Sebab bila jaga adab, jaga akhlak, maka kita akan menjaga hati guru kita. Bila jaga hati guru kita, senang ilmu nak masuk pada kita. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk lobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tegaknya bersantun. Jadi orang yang baik. Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik, mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Saya ulang balik. Ingat baik-baik, fikir baik-baik, buat yang baik-baik, mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik kepada kita. Jangan lupa hashtag. Ya? Jadi, saya yakin, malahan saya doakan agar semua yang ada dekat depan saya ni berjaya dunia dan akhirat. Saya doakan yang ada kat depan saya ni, seakhlak dan sahsiahnya dijaga dan terjaga, mudah-mudahan. Dan saya doakan semua yang ada kat dalam luar ni akan membawa kecemerlangan yang tak pernah dibayangkan oleh pihak sekolah ni sendiri. Dan mudah-mudahan pihak sekolah juga akan dapat kuat semangat, terutamanya guru-guru pendidik dapat terus bersemangat untuk mendidik anak-anak ini supaya menjadi seorang manusia yang berjaya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian ini sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Ada apa-apa soalan nak tanya? Terima kasih. Yang lelaki,
Terima kasih. Itulah yang guru-guru selalu dapat kat sekolah ni. Jadi apa-apa pun saya ucapkan sama Maju Jaya sekali lagi. Dan saya minta maaf banyak-banyak. Bak kata orang, tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak Mahat menjemput pada hari ini, rasa nak junjung. Terima kasih banyak khususnya kepada Dr. Haji Jurij kerana bersetuju dengan nama saya untuk dijemput datang kemari ni. Yelah kan, saya minta maaf, memang kalau ikutkan jadual saya sendiri pun tak sanggup tengok jadual saya. Birthday saya sendiri pun saya ceramah, tu marah betul isteri saya. Ceramah masa birthday, sampaikan pihak masjid yang saya ceramah tu buat keluar kek. Allah selamat, dah imam pula buat keluar kek kan. Jadi macam tu sekali lah. Dan jadual saya padat setiap hari sampailah bulan 3 tahun depan. Jadi sekarang ni lepas pada bulan 3 tu saya cuba kurang-kurangkan sikit supaya bagi gap, saya boleh pergi umrah, saya boleh pergi ni apa, susut mana yang boleh buat lah. Ada masa sikit kan, bolehlah rest-rest dan tenang-tenang sikit. Jadi apa-apa pun saya ucap terima kasih banyak. Semua yang baik itu datang dari Allah SWT. Mana kurang itu benci kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih.